Okay, dekat dalam video ni kita nak belajar sikit secara ringkas pasal pita detik. Okay, so pita detik ni apa function dia? Biasanya kita gunakan untuk menganalisis pergerakan linear objek. Macam contoh bila objek tu bergerak, okay, kita tahu dia macam contoh dia makin laju. Okay, kita tahu dia memecut. Tapi berapa nilai pecutan dia? Okay, ataupun kita tengok objek ni bergerak dengan laju. Tapi berapa laju dia? Jadi pita detik kita gunakan untuk menganalisis pergerakan linear objek. Okey, perkataan yang penting untuk digunakan dalam ni adalah perkataan 1 detik. Detik ni adalah sela masa antara 2 titik berturutan. Okey, ini adalah tape dia. Okey, ini adalah pitanya. So, pita ni, kalau korang dapat nanti, korang akan dapat dia dot-dot. Dia ada banyak dot kat sini. Okey, so ni dot pertama, ni dot kedua. Masa yang diambil tau, tak kira lah dia jauh ke, dia dekat ke, masa yang diambil antara 2 dot tu adalah 0.02 saat. Okay, time taken between the two dots adalah 0.02 second yang bersebelahan, 0.02 saat. Dan kita panggil benda tu sebagai 1 detik. Okay, 1 detik merujuk kepada masa yang diambil daripada 1 dot ke dot seterusnya. Okay, dan dia adalah tetap. Again, tak kisah laju ke, dekat ke, jauh ke, dia still 0.02 saat. Jadi macam contoh, katakanlah ada satu pita ni. Okay, ada satu pita ni. Dia punya dot macam ni. Rapat-rapat macam ni. Okay, pasal ada lagi satu dot ni. Satu pita ni, dia punya dot jauh. Macam contoh, macam ni. Katakanlah. Still, tak kisah jauh ke, dekat ke. Antara dua ni, masa yang diambil adalah 0.02 saat. The time taken between these two is 0.02 second. Tak kisah jauh atau dekat. Time dia adalah tetap. The time taken is constant. Nilai dia adalah 0.02 saat. Okay. So, sekarang ni kita tengok yang seterusnya. Jadi, bila kita dah tahu jarak macam tu, okay, kita boleh tengok dia punya laju. Okay, sekarang ni cikgu nak share dulu. Ingat, semakin, okay, semakin jauh jarak di antara dua titik berturut-turut, semakin tinggi kelajuan dia. The further the distance, the faster the speed. Okay, the further the distance, the faster the speed. Macam mana nak buktikan? Okay, contohlah. Contoh kan kita letak kat sini, kita bagi nilai. Katakanlah antara dua ini, okay, katakanlah antara dua ni, kita letak jarak dia adalah 5 cm. Contoh. 5 cm, ini pun 5 cm. Contoh saja tau. Ni 5 cm, ni 5 cm. Okay, sebab panjang pita dia sama. Okay, sekarang kita tengok macam mana cara ingat. Kalau kita nak kira laju, okay, kalau kita nak kira laju ataupun speed, dia punya formula tadi adalah distance over time. Formula dia adalah distance over time. So, dalam kisah pita detik A, okay, dalam 3 tip A ni, okay, dia punya speed adalah distance over time kan? So, distance dia adalah 5 cm. Okay, over time. So, kalau tengok dekat sini, ingat dari sini ke sini adalah 0.02 saat. The time taken between two dots adalah 0.02 seconds. So, 1, 2, 3, 4. Maksudnya ada 4 kali benda tu berlaku. Jadi 4 kali 0.02. Itu adalah kita punya laju. Okay, itu adalah kita punya masa. Jadi 4 kali 0.02. Okay, lepas tu 5 bahagi dengan answer. 5 bahagi dengan ni kita dapatlah 62.5 cm as negatif 1. Okay, tak logik lah jawapan ni sebenarnya. Tapi tak apalah. Point dia adalah, ni sebab nombor ni cikgu bagi secara random. Tapi point dia adalah 5 bahagi dengan masa. Masa tu kita dapat daripada 1, 2, 3, 4 dan setiap satu ni 0.02. Okay, so untuk B pula kita try. Untuk B kita tahu dah laju dia adalah jarak bahagi masa. Jarak still sama 5 tapi masa dia tengok ini antara sini ke sini adalah 0.02 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So maksudnya ada 8 detik. 8 detik, 1 detik 0.02. Okay, dia ada 8 detik tapi 1 detik 0.02. So samalah. Okay, so kita akan bahagi, 5 tu akan bahagi dengan yang 8, masa dia 8 kali dengan 0.02. So kita akan dapat 31.25 cm as negatif 1.
Okay, kenapa cikgu bagi nombor ni? Sebab nak buktikan statement awal tadi. Okay, awal-awal tadi kita dah cakap bila jarak dia jauh, dia laju. Okay, nampak dekat sini. Pita detik A tu jarak dia macam ni. Jauh kan? Yang pita detik B ni jarak dia rapat. Jadi yang ini lebih laju. Sebab kita buktikan dengan nilai dia 62.5. Yang ini lebih perlahan ataupun this one is slower. Mana bukti dia? Buktinya kita dah kira dapat 31.25 sahaja. Okay. Jadi point dekat sini adalah 2. Semakin jauh jarak, semakin tinggi laju. Itu korang kena tahu. Yang kedua, macam mana nak kira laju tu. So rumus dia sama. Laju bahagi dengan, jarak bahagi dengan masa. So bila kita dah buat jarak bahagi dengan masa, kita akan dapat dia punya laju. Okay, itu kalau laju dia seragam. Okay, kalau laju dia seragam ataupun constant speed, macam tu cara dia. Tapi kalau tak seragam macam dalam gambar ni, okay, kita kena kira pecutan dan nyah pecutan. Okay, sekarang ni, kita tengok dulu dekat tape ni, kita kena decide siapa yang pecutan, siapa yang nyah pecutan. Which one is acceleration, which one is deceleration. Jadi kalau tengok dekat sini kan, tips dia, katakanlah dia buat arrow macam ni kan. Okay, baca ini dulu. Maksudnya ini adalah kita punya awal. Okay, ini adalah awal, ini adalah kita punya akhir. Jadi dalam gambar ni, first kali kita tengok jarak jauh, kita baru cakap tadi kalau jarak dia jauh, dia adalah laju. Kalau jarak dia dekat, dia adalah slow. Jadi nak baca laju dulu ke slow dulu? Tengok anak panah kata baca ini dulu. Jadi pita detik C ni, okay, daripada slow, lama-lama dia jadi laju. Itu cara dia. Kita baca yang mana anak panah tunjuk dulu. Jadi anak panah tunjuk belah kanan kan, jadi kita baca kanan dulu. Jadi dia mula-mula slow, lepas tu dia laju. Jadi pita detik C ni mengalami pecutan ataupun acceleration. Okay, pecutan ataupun acceleration. Tapi pita detik D, kita tengok ini rapat. So bila rapat dia slow. This one is further apart, so dia adalah laju. Nak baca mana dulu? Baca kanan dulu sebab anak panah tunjuk kanan. Jadi yang ini kita baca, oh dia sebenarnya starting laju tapi lama-lama dia slow. So yang D ni sebenarnya dia adalah nyah pecutan ataupun deceleration. Okay, jadi kalau anak panah dia terbalik, samalah konsepnya. Kalau terbalik, inilah dia kita baca dulu. This is awal. This is the initial speed dia dulu. Okay, yang ini baru akhir. Jadi itu cara macam mana nak determine dia pecutan ataupun nyah pecutan. Okay, kita tengok dulu anak panah. Kat mana dia tunjuk, itulah yang kita tengok dulu. Okay, macam contoh lah. Contoh soalan. Rajah menunjukkan satu keratan pita detik. Okay. Lepas tu dia kata apakah jenis gerakan. So jenis gerakan, tengok. Dekat sini dia tunjuk anak panah sini kan. Jadi maksudnya baca yang ini dulu. Okay. Yang ini kita punya awal. Lepas tu baru kita baca ni sebagai akhir kita. So awal-awal dia slow. Kenapa? Sebab dot dia rapat. Lepas tu dia jadi laju. Kenapa? Sebab dot dia jauh. So daripada slow jadi laju, dia adalah memecut. Okey, tapi tak cukup lah untuk tahu dia memecut ke nyah pecutan je. Kita kena tahu kira pula. Okey, jadi macam mana cara nak kira? Okey, jom kita tengok dekat sini. Okey, rumus dia adalah V tolak U bahagi dengan T. Rumus dia adalah V tolak U bahagi T sebab soalan kata cari pecutan. Sama je. Okey, kalau korang notice sama je ini dengan formula pecutan biasa. Cuma, mestilah ada cabaran dia. Cabaran dia adalah kita kena tahu siapa V, siapa U dan siapa T kita. Okay, so rumus untuk V, ingat jarak atau sasaran bahagi masa. U pun sama, jarak atau sasaran bahagi masa. Okay, sekarang ni V, ingat V adalah akhir. Kan, laju akhir. U adalah laju awal. Jadi, macam mana nak tahu awal atau akhir? Okay, tengok anak panah ni, anak panah tunjuk kanan kan? So, inilah bahagian yang awal. This is the initial speed kalau nak cari. Ini adalah yang akhir.
awal, akhir. Okay. Tapi yang kita ada dekat awal ni hanya nombor 0.1 cm. Tapi ini bukan laju. Ini adalah jarak. Jadi untuk dapatkan kita akan buat 0.1 bahagi dengan, ingat masa antara dua titik ni adalah 0.02. Jadi itu adalah laju. Itu adalah laju awal kita. Sorry. Okay. So laju awal adalah 0.1 bahagi 0.02. Okay, tekanlah kalkulator korang. 0.1 bagi 0.02 dapatlah 5 cm S negatif 1. Selepas dapat awal, kita tengok yang akhir pula. Yang akhir 0.5 bahagi dengan T. Sama je, walaupun jarak dia nampak lagi besar, tapi dia still 0.02 kan. Kita still bahagi dengan 0.02 sebab detik dia masih sama. So 0.5 bahagi dengan 0.02. So kita akan dapat 25 cm S negatif 1. So V sudah, U sudah. Sekarang macam mana nak dapatkan T? Okay, T tu adalah masa yang diambil. Okay, T tu adalah masa yang diambil kan. Jadi sekarang ni lain sikit. Okay, lain sikit. Tips dia macam ni. Kita tengok dulu detik ada berapa. Okay, macam kalau kita belajar tadi, ini 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 detik kan? Okay, ada 6 detik. So kalau kita nak cari masa untuk pecutan. Okay, kalau kita nak cari masa untuk pecutan, dia punya pengiraan adalah T untuk pecutan T untuk pecutan. Pengiraan dia adalah detik tolak 1. Okay, detik tolak 1 kali 0.02. Okay, untuk cari pecutan, dia punya masa nak dapatkan tu detik tolak 1 kali 0.02. So kat sini ada 6 detik tolak 1 kali 0.02. So kita akan dapat 5 kali 0.02 dapat 0.1 lah. Okay, so itu adalah kita punya masa. Okay, jangan keliru tau. Sekejap cikgu tulis kat sini. Kalau kita nak cari masa, sekejap kalaulah kita nak cari laju. Okay, kalau kita nak cari laju, kalau setakat nak cari laju, T untuk cari laju, detik tu, contoh kat sini kita ada 1, 2, 3 kan, 3 detik. So 3 detik kali dengan 0.02. Ini kalau nak cari masa untuk dapatkan laju. So dapat 0.06. Okay. Tapi kalau nak cari masa untuk dapatkan pecutan. Masa untuk dapatkan pecutan 3 tolak 1 kali 0.02. Jadi kalau kita nak cari laju, kita terus je pakai berapa detik yang kita ada. Tapi kalau kita nak cari pecutan, okay, kita tolak dengan 1. Jadi dalam kes ni masa kita adalah 0.04 saat. Okay. So itulah dia macam confusing sikit tapi praktis lah. Okay. Jadi sekarang kita dah ada V, kita dah ada U, kita dah ada T. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kira lah. So A adalah V kita 25. Tolak U kita adalah 5. Bahagi dengan T kita adalah 0.1. So 25 tolak 5 bahagi 0.1 kita akan dapat 200. Unit dia adalah cm S negatif 2 sebab pecutan. Okay, jangan tiba-tiba ms negatif 2 pula sebab dekat sini kan kita dah pakai cm. Jadi kat sini adalah cm S negatif 2. Okay, kalau korang tukar benda ni daripada awal meter pun boleh juga. Tapi biasanya untuk pita detik sebab nilai dia memang kecil. Jadi kita akan pakai cm S dan juga cm S negatif 2. Okay, so kita try lagi satu contoh Kita try lagi satu contoh. Okay, dekat sini. Dia kata kirakan pecutan pita detik di bawah. Okay, sekarang kita dah tahu kita kena pakai V, kita kena pakai U, kita kena cari T. So, V tu standard lah. V ataupun U tu adalah jarak bahagi dengan masa. Jadi kalau tengok dekat sini, dia kata tengok sini dulu. Jadi ini akan jadi kita punya U. Jadi ini akan jadi kita punya V. Okay, so V adalah D per T. So jarak kita, V, jarak kita adalah 1.2.
Masa kita adalah 0.02. So, 1.2 bahagi 0.02, kita akan dapat 60 cm S negatif 1. Okey, U kita pula adalah 0.4 bahagi 0.02 juga walaupun rapat sebab 1 detik masa dia sama. So, 0.4 bahagi 0.02 dapatlah 20 cm S negatif 1. Okey, sekarang dia kata cari T. Ingat, T ni kita cari sebab kita nak guna untuk dapatkan pecutan kan? Jadi, cari jumlah detik dia. So, jumlah detik dia kalau tengok dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila ada 6 macam ni, masa untuk pecutan ingat balik detik tolak 1. Okey, detik tolak 1. So 6 tolak 1 kali 0.02. Okey. So 5 kali 0.02 kita akan dapat 0.1 saat. Jadi masukkanlah. Lepas daripada sini dah senang dah sebab kita masuk je macam biasa. Jadi V kita adalah 60, U kita adalah 20, masa kita adalah 0.1. So 40 bahagi dengan 0.1 kita akan dapat 400 cm S negatif 2. Okey, jadi itu adalah jawapan dia.